Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Tajuk utama pagi ini. Dunia tidak dapat bantu tangani kebakaran hutan di Indonesia ketika ini. Kementerian Pendidikan Umum 2 kursus wajib baru di Universiti Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dunia tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu menangani kebakaran hutan di Indonesia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata demikian dalam sesi dialog Forum Pemimpin Dunia di Universiti Columbia, New York. Jelas beliau, sistem antarabangsa yang wujud ketika ini tidak boleh diguna pakai bagi memaksa Indonesia menangani kebakaran hutan yang mengakibatkan fenomena jerebu. Ini berdasarkan prinsip tidak boleh mencampuri urusan dalaman sesebuah negara walaupun jerebu memberi kesan buruk yang serius kepada negara jiran. Tun Dr. Mahathir berkata dunia boleh menyalahkan atau mengkritik Indonesia, namun mereka akan terus melakukan pembakaran. Beliau turut menyamakan keadaan itu dengan kebakaran hutan yang berlaku di Brazil. As you know, the new president of Brazil believes in burning the forest for more agriculture. Nobody has stopped him yet. So I think the system doesn't allow us to interfere in the internal affairs of countries. Perdana Menteri ditanya sekiranya tindakan lebih keras seperti sekatan ekonomi atau menggunakan komuniti antarabangsa untuk berhadapan dengan Indonesia akan dapat membantu masalah menangani masalah jerebu susulan keadaannya yang cukup serius. Tun Dr. Mahathir berkata akan tiba masanya nanti pembakaran hutan menjadi teramat serius sehingga seluruh dunia diliputi jerebu. At that time, I think the United Nations might say that, well, this is not a national problem, this is not a domestic affair, this is a problem for the world. And if it is a problem for the world should exercise the right to take action. Jelasnya sekiranya seluruh dunia berpandangan sebegitu, kemudian barulah sesebuah negara boleh berbuat sesuatu apabila negara lain enggan menerima bantuan. Tun Dr. Mahathir menegaskan beliau faham Indonesia turut menerima kesan jerebu yang serius dan ini mungkin akan membawa kepada pendirian lebih tegas berhubung usaha mengawal kebakaran hutan di negara mereka. Dan sementara itu, kira-kira 100 pelajar Malaysia yang menuntut di Jambi dipindahkan ke Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Ia berikutan keadaan jerebu di kawasan itu mencapai tahap berbahaya dengan indeks pencemaran udara IPU mencecah 310. Menurut timbalan yang Ketua Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia, PKPMI Cawangan Jambi, Muhammad Ashraf Rubani, pelajar dijangka tiba di Pekanbaru awal pagi ini. Sebelum bertolak, mereka akan diberikan taklimat daripada Wakil Education Malaysia Indonesia berhubung prosedur evakuasi ke Malaysia dan Jakarta. Sejurus tiba di Konsulat Malaysia di Pekanbaru, sebahagian pelajar akan berlepas pulang ke Malaysia dan selebihnya ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk urusan visa. Proses evakuasi menggunakan bas dari Jambi ke Pekanbaru mengambil masa sekitar 12 jam. 2 kursus wajib baru diperkenalkan di Universiti Awam bermula sesi pengambilan 2019-2020 selaras hala tuju pendidikan berteraskan nilai. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata 2 kursus berkenaan ialah falsafah dan isu semasa serta penghayatan etika dan peradaban. Dalam kiriman di laman Facebook, beliau menjelaskan kursus itu wajib diduduki dan diklasifikasikan sebagai prasyarat untuk menamatkan pengajian. Pendidikan sivik tegasnya tidak boleh terhenti setakat di sekolah, sebaliknya subjek yang membangunkan peribadi itu harus berterusan sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Mazli juga berkata ramai beranggapan falsafah ialah pengetahuan yang berat dan meletihkan, namun ia sebenarnya ilmu berfikir. Falsafah juga menjurus kepada menganalisis, mencari kebenaran dan merancang penyelesaian seiring matlamat kerajaan untuk memastikan mahasiswa negara ini mempunyai aras pemikiran tinggi selain peribadi mulia serta sentiasa cuba menyelesaikan masalah masyarakat. Kementerian Kesihatan mengesahkan 12 kematian orang asli di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan pada Jun lalu bukan berpunca daripada
keracunan logam berat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata laporan forensik mendapati 8 kematian mempunyai kaitan dengan wabak demam campak. 4 lagi tidak dapat ditentukan punca kematian kerana tahap reput yang teruk pada mayat. Bagaimanapun jelasnya, berdasarkan keputusan analisa sampel persekitaran, sumber air minum didapati tercemar dengan bakteria. Namun ia tidak berada di paras bahaya sehingga membawa kepada kematian. Ujian dibuat untuk menentukan kehadiran logam berat, tapi pada dapatan kami pada tahap kehadiran logam berat itu ia tidak sampai kepada peringkat apa yang disilakan sebagai lethal dose ataupun fatal dose ataupun dos yang boleh membawa maut, walaupun ada pada paras yang dikesan, tetapi that is not a lethal dose, lethal lethal ataupun fatal, itu bukan dos yang membawa kepada maut. Jadi it is not, in other words, dengan kata lain, ia bukan punca kematian. Analisa mikrobiologi ke atas sampel tanah kubur dan sekitar tempat tinggal pula didapati negatif untuk 2 bakteria patogenik. Laporan akhir kejadian wabak demam campak dan kematian orang asli itu diumumkan selepas ia dibentangkan di mesyuarat Kabinet. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata kementeriannya memandang serius kejadian wabak polio yang melibatkan 2 kanak-kanak warga Filipina pada 19 dan 20 September lalu. Jelasnya, tiada kes dilaporkan di Malaysia sejak 1992 dan negara diisytiharkan bebas daripada penyakit polio pada tahun 2000. Kejayaan pembasmian penyakit ini adalah berikutan pencegahan melalui vaksin polio yang diperkenalkan dalam program imunisasi kebangsaan, our National Immunization Program, sejak tahun 1972 dan diteruskan sehingga hari ini. Liputan imunisasi untuk vaksin polio dos ketiga dari 2014 hingga 2018 adalah di antara 57.7 hingga 99%. Bagi mengekalkan negara terus bebas daripada penyakit polio, Kementerian Kesihatan melalui Pejabat Kesihatan Daerah akan memastikan liputan imunisasi polio melebihi 95% di semua tempat, termasuk di kawasan yang telah dikenal pasti rendah liputan imunisasinya, yang termasuk negeri Sabah yang paling hampir dengan Filipina. Lelaki yang ditembak mati oleh polis di Jalan Pusat Bandar 9, Puchong, Selangor kemarin terbabit dalam sindiket penyeludupan manusia dan memiliki 11 rekod jenayah lampau. Malah kenderaan yang digunakan suspek diubah suai dengan semua kerusi belakang dikeluarkan bagi menyumbat warga asing yang diseludup. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamnuddin berkata suspek dikenali sebagai Muhammad Zafarul Nizam Hamzah, 37 tahun, memandu Prodo Alza dinaiki 8 warga Myanmar dipercayai untuk diseludup. Kenderaan suspek diekori dari Kelantan sebelum merempuh kereta polis di Puchong. Polis kemudian melepaskan tembakan menyebabkan suspek maut, manakala seorang penumpang warga Myanmar cedera. Dan pihak kami telah melaksanakan tangkapan. Dalam van tersebut terdapat 9 orang, 8 warga Myanmar dan seorang warga tempatan. 2 wanita dan 6 lelaki di dalam kenderaan itu kini ditahan bagi membantu siasatan. Mangsa warga Myanmar yang cedera kini menerima rawatan di hospital. Polis turut menahan seorang lagi warga Myanmar di lokasi kejadian dipercayai berperanan sebagai perantara. Mayat suspek dihantar ke Hospital Serdang untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menyambut baik cadangan baik kerajaan untuk memasang kamera badan pada anggota penguatkuasa. Menurut Ketua Pengarah JKDM, Datuk Paddy Abdul Halim, inisiatif itu akan meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan pegawai sekaligus menangkis tumahan atau fitnah. Tambah Datuk Paddy lagi, penggunaan kamera pada badan tidak menimbulkan sebarang tekanan kepada anggota penguatkuasa. Ia juga memberi semangat kepada mereka untuk menjalankan tugas lebih efisien. Menurut Datuk Paddy, pihaknya mempunyai standard operasi prosedur SOP dari segi pemasangan kamera badan dan memberi jaminan pemasangan kamera. Pemasangan kamera tidak akan mengganggu hak asasi setiap anggota penguatkuasa. Khamis lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan bersetuju untuk melaksanakan penggunaan kamera badan pada pegawai penguatkuasa seperti polis, immigration dan kastam bagi menangani kes salah laku pegawai.
Beberapa syarikat telekomunikasi didapati masih bersikap berhati-hati dengan fenomena 5G dan pengawal selia industri. Berikutan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menggesa kumpulan berkenaan untuk mengubah minda mereka. Menurut pengerusinya Al-Isal Ishaq, syarikat telekomunikasi tidak boleh melihat masa depan dengan menggunakan peraturan lama dan mereka harus menerajui peralihan itu. Tambahnya, situasi sama berlaku ketika internet muncul sekitar tahun 1995 hingga 1996. Penggiat industri ketika itu merasakan ia terlalu awal dan meragui perubahan terbabit, sedangkan Microsoft pada 1996 telah mengumumkan bahawa ia akan mengguna pakai internet. Pengendali tegasnya perlu menerajui perubahan ini kerana dasar boleh disesuaikan kemudian. SKMM dan pengawal selia tempatan juga membenarkan pemain industri mempunyai medan ujian untuk menerokai 5G dan bagaimana ia boleh digunakan. Kerajaan Negeri Terengganu memperkenalkan dasar perumahan baru yang lebih selesa dan mesra pelabur. Dasar berkenaan terbagi kepada dua komponen, iaitu pembangunan perumahan bercampur-campur melalui pensuasataan dan pembangunan rumah mampu milik RMM jenis A. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata antara objektif utama pengenalan dasar itu menarik lebih banyak penyertaan swasta dalam projek pembinaan perumahan RMM di seluruh negeri melalui 8 insentif yang disediakan kerajaan untuk pemaju. Tambahnya, kerajaan negeri juga mendapati dasar penswastaan lama diperkenalkan pada 2017 tidak membolehkan pihak pemaju swasta bergiat aktif dalam pembinaan RMM lalu membantutkan hasrat kerajaan menyediakan lebih banyak perumahan mampu milik. Tak ada, zero. Yang ada rumah bina itu rumah pada peruntukan kerajaan negeri atau pusat? Ya. Swasta tak ada? Swasta tak ada. Jadi apabila tak ada tu kita cari jalan macam mana cara untuk kita bayangkan GDV katalah satu projek itu 10 juta. 10% sahaja daripada 10 juta itu sudah berapa dah? Sudah 1 juta. Jadi dengan ketiadaan 1 juta itu kalau 10% kita we are talking about the standard of 15% yang terpaksa dibayar kepada lembaga tabung. Memanglah dari satu segi lembaga tabung akan kekurangan lah sikit situ, tapi kita boleh catch up keuangan lembaga tabung itu dengan melalui perkara lain lah, projek-projek lain, kawasan industri, kawasan lain-lain lah. Beliau berharap pengenalan dasar baru itu akan merancakkan lagi industri perumahan, khususnya pembinaan RMM kerana masih terdapat 151,000 pemohon yang menunggu untuk mendapatkan rumah. Pihaknya menyasarkan pembinaan 20,000 RMM di seluruh negeri dalam tempoh 4 tahun dengan pelaksanaan projek perintis 385 unit di Kampung Bukit Cina, Pasir Akar Besut. Menjelang keputusan inkues Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim pada Jumaat ini, sepasukan anggota serta pegawai di Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya mengadakan solat hajat setiap hari sejak sebulan lalu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya, Timbalan Penguasa Bomba Syed Syahril Anwar Syed Sulaiman berkata mereka mengharapkan keputusan yang adil dan berpihak kepada Allahyarham. Tambahnya, mereka juga mewujudkan almari Memorial Muhammad Adib untuk tatapan umum. Bulan lalu, Mahkamah Coroner menetapkan 27 September sebagai tarikh keputusan prosiding inkues Allahyarham Muhammad Adib selepas meneliti semua keterangan saksi. Prosiding inkues bagi menentukan punca kematian yang bermula 11 Februari lalu telah memanggil 30 saksi termasuk beberapa saksi pakar yang berlangsung selama 41 hari selain 137 eksibit dikemukakan. Muhammad Adib, 24 tahun, ialah anggota van unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan JBPM Subang Jaya yang cedera parah ketika bertugas dalam rusuhan di kuil Sri Maha Mariamman USJ 25 pada 27 November tahun lalu. Allahyarham meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pada 17 Disember selepas 21 hari menerima rawatan. Kerajaan Negeri Kelantan meminta penggiat seni lakonan dan teater menghasilkan karya pementasan budaya dan filem yang lebih kreatif meskipun wujud berbagai larangan mengikut peraturan ditetapkan oleh kerajaan negeri. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ammar Abdullah berkata, persembahan Mak Yong misalnya perlu mencontohi penggiat seni di Iran yang menghasilkan filem dan teater mengikut lunas ditetapkan agama Islam dan tetap mendapat pengiktirafan masyarakat dunia. Dalam seni ini, kita mesti kreatif. Dan jangan kita jadikan peraturan itu sebagai halangan untuk kita tidak bergiat. Saya ambil contoh Iran. Iran bila dia menang, dia buat peraturan yang memang ketat.
di segi persembahan filem, drama. Tapi filem-filem Iran berkembang dengan baik. Dan menghasilkan apa ni dan dapat mencapai anugerah-anugerah antarabangsa. Maknanya seniman atau artis itu mesti kreatif lah. Itu yang pentingnya. Jadi jangan jadi sebab kita tak boleh berseni kerana peraturan. Itu tidak betul. Di mana nilai seninya kalau kita tidak kreatif? Sebab seni ni dia kreativiti. Dia memang besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Gempa bumi berukuran 6.5 magnitud melanda Kepulauan Maluku di timur Indonesia. Namun tiada amaran tsunami dikeluarkan. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi itu berpusat kira-kira 37 km di timur Laut Ambon, wilayah Maluku. Gempa bumi pada kedalaman 29 km tercetus pada jam 8.46 pagi waktu tempatan. Setakat ini belum ada sebarang laporan kecederaan atau kerosakan dilaporkan. Ia juga mencetuskan panik dalam kalangan penduduk sekitar yang bergegas meninggalkan kediaman masing-masing. Ini pula mengenai perkembangan tunjuk perasaan di Papua. Sebahagian daripada 33 mangsa yang maut dalam tunjuk perasaan itu dilaporkan meninggal dunia akibat ditikam, dipukul dengan objek tumpul atau dibakar. Ribuan penduduk dilaporkan melarikan diri ke pusat perlindungan susulan pertumpahan darah yang menyaksikan mangsa dibakar penunjuk perasaan hidup-hidup ketika dalam bangunan. Keganasan terbaru berlaku selepas wujud dakwaan kenyataan perkauman yang dibuat oleh seorang guru terhadap pelajar di bandar Wamena, namun polis menolak tuduhan itu. Wilayah Papua dilanda tunjuk perasaan selama berminggu-minggu, tercetus daripada kemarahan berhubung isu perkauman ke atas penduduk asal Papua yang berhijrah ke wilayah lain Indonesia. Ia tercetus daripada penahanan puluhan pelajar Papua yang menjadi sasaran penghinaan kaum di Surabaya. Laporan media bahawa Amazon musnah akibat kebakaran adalah tidak benar. Perkara itu dinyatakan oleh Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang turut menuduh negara yang sering mengkritik beliau sebagai bersifat penjajah. Ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar... Beliau melontarkan kenyataan itu ketika berucap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ucapan dibuat seminggu selepas Human Rights Watch melaporkan Bolsonaro memberi kebenaran kepada pembalakan haram selain gagal melindungi hutan hujan terbesar di dunia itu. Mahkamah Tentera Algeria menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun ke atas adik lelaki bekas Presiden Abdul Aziz Bouteflika. Said Bouteflika didakwa merancang untuk menentang kerajaan serta cuba melemahkan tentera. 3 lagi defender melibatkan 2 bekas ketua persikan dan seorang ketua parti politik turut dijatuhi hukuman sama. Said disifatkan sebagai kuasa sebenar di sebalik pemerintahan abangnya sebagai presiden selepas Abdul Aziz mengalami strok pada 2013. Abdul Aziz terpaksa mengundur pada April berikutan bantahan besar-besaran ke atas pemerintahannya selama 20 tahun. Contre l'autorité de l'État, une présence importante de la presse a été consacrée durant la journée.
besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan terus memperkukuhkan hubungan dengan ahli gabungan bagi menjayakan projek pemerkasaan ahli gabungan ACE. Ia bagi membolehkan semua pihak bergerak seiring menjayakan agenda bola sepak tanah air, khususnya pelaksanaan peta Hala 7 F30 yang merangkumi pelbagai aspek dalam dan luar padang. Satu kunjungan hormat dilakukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ke atas Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM di salah satu pejabatnya di Akademi Merah Kuning Puncak Alam. Delegasi diketuai Presiden Datuk Hamidin Mohamad Amin bertujuan menerangkan secara jelas dan terperinci mengenai perancangan masa depan FAM menerusi peta Hala 7 F30 serta elemen-elemen utama ke arah mencapai misi itu. Hubungan kukuh yang ingin diwujudkan juga selari dengan projek pemerkasaan ahli gabungan AAC sebagai langkah meningkatkan lagi kemampuan dan urus takbir persatuan. Ia adalah kunjungan hormat FAM kelima selepas Pulau Pinang, Kedah, Sabah serta Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM. Rombongan seterusnya dijadual bergerak ke negeri-negeri lain secara berperingkat selepas ini. Baik, sekian paparan Bulletin Pagi. Ikuti platform digital dan media sosial Bulletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Dan itu saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.